Peletakan jawatan Sultan Muhammad ke-5 yang berkuat kuasa semalam adalah kali pertama berlaku dalam sejarah Malaysia bagi negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan serta demokrasi berparlimen. Susulan peletakan jawatan itu, satu mesyuarat khas Majlis Raja-Raja akan berlangsung di Istana Negara pagi ini. Mesyuarat itu juga berkemungkinan membincangkan pengganti baginda. Dan bersedia di lokasi wartawan Ridwan Hussein. Ridwan, boleh kongsikan sesuatu dari sana untuk penonton Buletin Pagi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di hadapan pintu 1 Istana Negara bagi mengikuti perkembangan peletakan jawatan yang di-Pertuan Agong oleh Sultan Muhammad ke-5 semalam. Dan susulan itu, Majlis Raja-Raja dijangka bermesyuarat hari ini yang mana ada dua kemungkinan sebenarnya, Syira. Mesyuarat pagi ini mungkin akan terus memilih dan melantik yang di-Pertuan Agong yang ke-16 ataupun kemungkinan kedua ia akan berbincang seterusnya mengisytiharkan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sebagai pemangku jawatan bagi menjalankan tugas sebagai yang di-Pertuan Agong sepanjang kekosongan jawatan itu. Dan saya juga pasti ramai yang tertanya-tanya apakah proses atau prosedur seterusnya jika pemilihan yang di-Pertuan Agong yang baru dibuat hari ini. Dan untuk makluman, jika berlaku kekosongan jawatan yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong, urusan pemilihan hendaklah dibuat tidak lewat daripada 4 minggu dari tarikh berlakunya kekosongan. Dan kebiasaannya raja yang paling kanan dari segi pemerintahan akan dipilih, namun peraturan itu sebenarnya tidak lagi digunakan pakai selepas kesemua raja dari negeri-negeri telah pun dipilih menjadi yang di-Pertuan Agong. Dan Syira, untuk makluman, 3 asas pemilihan seseorang yang di-Pertuan Agong, iaitu yang pertama sudah pun dewasa, kedua berkenan menjadi yang di-Pertuan Agong, dan ketiga tidak mengalami sebarang kelemahan dan ketidakupayaan fizikal, mental atau sebab-sebab halangan yang lain. Pemilihan akan dibuat secara undi sulit dan kertas undi yang digunakan tidak bernombor serta ditandakan dengan pen dan dakwat yang sama. Dan kertas undi kemudiannya akan dimusnahkan sama ada dibakar atau dirincih di hadapan raja-raja sebaik sahaja keputusan undian diumumkan. Calon raja perlu mendapat majoriti 5 undi sebelum raja yang mempengurusikan mesyuarat pemilihan menawarkan jawatan yang di-Pertuan Agong kepada baginda tuanku. Jika raja yang berjaya menolak tawaran itu ataupun gagal memperolehi sebarang undi majoriti, maka proses pengundian semula akan dijalankan, iaitu dengan mencalonkan nama raja yang kedua dalam senarai kekananan yang layak dipilih untuk diundi. Proses hanya akan selesai selepas baginda menerima tawaran jawatan yang di-Pertuan Agong. Dan kesemua proses yang saya terangkan tadi mungkin akan berlaku hari ini dan mungkin juga tidak, yang mana saya serta rakan-rakan media yang lain masih lagi menunggu butiran lanjut daripada pihak istana. Dengan itu, saya kira sekian sahaja laporan yang boleh saya bawakan dari Istana Negara. Kita kembali bersama Syira di Seri Pentas. Silakan, Syira.